Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama kelas PDPR bersama Ustazah Malina pada hari ini, hari Selasa, jam 2 hingga 3 petang. Untuk subjek yang pertama iaitu subjek Jawi. Okey, Ustazah harap kamu semua sudah bersedia untuk biar ada buku IM Jawi mengikut pedoman umum ejaan Jawi yang kulit warna biru dan juga kad IM Jawi. Sebab apa kita akan belajar hari ini tajuk kata serapan bahasa Arab yang mana wajib ada dalam setiap kali peperiksaan Jawi. Wajib ada untuk ejaan-ejaan bahasa Arab. Okey. Semua dah bersedia? Okey, jom kita start. Okey, kita tengok pada muka surat yang ke 16 kan? Ke muka surat ke berapa? Okey, muka surat yang ke 16. Okey, sebelum tu tulis dulu hari dan tarikh. Okey, tulis hari dan tarikh tarikh hari ini adalah hari Selasa. Okey, Selasa pada 22 hari bulan 6 tahun 2021. Okey. Tajuk hari ini adalah kata serapan bahasa Arab. Kata serapan bahasa Arab. Kita tengok pada kad. Kata serapan bahasa Arab itu berada di C. C. Okey, kata serapan bahasa Arab. Dia banyak anak-anak kecil. Dia kena ingatlah sikit kata serapan bahasa Arab ni. Kena ingat ejaan dia. Okey. Kata serapan, okey, kita baca sama-sama. Kata serapan daripada bahasa Arab terdiri daripada dua kategori, iaitu istilah keislaman dan kata umum. Istilah keislaman ni maksudnya yang ada perkataan tu yang ada dalam akidah, yang ada dalam ibadah, dalam Al-Quran, dalam sirah. Tu maksud istilah keislaman yang ada dalam setiap mata pelajaran agama Islam. Okey. Pada umumnya, istilah keislaman iaitu perkataan yang merujuk kepada konsep akidah. Ni dia bagi tahu dah. Konsep akidah, syariat, akhlak, termasuk perkataan yang berkaitan dengan aktiviti agama Islam. Ditulis mengikut ejaan dalam bahasa asalnya dengan kekecualian yang minimum. Okey. Solat, zikir. Okey, maksudnya mengikut ejaan dalam bahasa asal tu adalah solat. Marilah ayat macam mana pun bila solat kena eja macam ni. Eja dia ikut kata asal bahasa Arab. Okey, yang kedua dengan kekecualian yang minimum. Maksudnya yang zikir ni zikir ni kalau bahasa Arab dia za, kaf dan ra, zikir. Tapi bila dia telah dimelayukan, okey, dia ada tambah vokal ya. Tambah vokal ai, iaitu tambah ya. Zikir. Ditambahkan ya, zikir. Okey, nanti kita akan belajar. Kita tengok pada buku muka surat yang ke-16. Muka surat yang ke-16. Okey, tengok yang A dulu. Kata serapan daripada bahasa Arab terdiri daripada dua kategori. Kita dah belajar tadi. Dua kategori. Okey, dua kategori. Okey, iaitu istilah keislaman. Okey, satu istilah keislaman dan yang kedua adalah kata umum. Pada umumnya, istilah keislaman iaitu perkataan yang merujuk kepada konsep akidah, syariat dan akhlak, termasuk perkataan yang berkaitan dengan aktiviti agama Islam. Ditulis mengikut ejaan dalam bahasa asalnya dengan kekecualian yang minimum. Sebaliknya, kata umum dieja seperti bahasa asalnya, terutama kata yang telah mantap dan telah lama digunakan
oleh masyarakat, manakala sebahagian yang lain dieja menurut kaedah ejaan kata Melayu jati. Okey, maksudnya untuk kata umum ni ada dieja bahasa asal bahasa Arab kerana telah lama digunakan. Dia tak nak ubah oleh masyarakat. Dan sebahagian lagi tu dia ikut kaedah kata Melayu jati. Ikut kaedah kata Melayu jati. Maksudnya ikut kaedah kata Melayu jati ni, kalau K sama dengan kaf, A sama dengan alif, B sama dengan ba. Gitu. Tu kata Melayu jati. Okay, jika kata serapan daripada bahasa Arab tersebut digunakan untuk kedua-dua kategori, aturan ejaannya adalah seperti berikut. Okey, kedua-dua kategori itu macam mana? Okey, kata yang mengandungi makna yang hampir sama. Kata yang mengandungi makna yang hampir sama biasanya ditulis sebagai entry dalam kamus. Pengejaannya hendaklah mengikut aturan kategori istilah keislaman. Kena ikut istilah keislaman. Kalau dia tu adalah perkataan tu adalah istilah keislaman, maka kena kekalkan ejaan. Kena kekalkan ejaan. Okey, contoh yang pertama. Okey, ni di sini saya akan bagi semua ejaan-ejaan kata serapan bahasa Arab kerana awak kena ingat. Apa yang saya bagi ni awak kena ingat. Okey, boleh. Okey, solat. Okey, datanglah ayat macam mana pun, ejaan solat kena macam ni. Solat. Okey, kudrat. 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 Niat. Siapa yang hantar tanpa tengok video? Saya suruh tengok semula video, salin apa yang saya tulis. Okey, niat. Eja macam tu niat. Okey, umrah. Umrah. Umrah ada dalam ibadah. Okey, solat ada dalam ibadah. Kudrat ada dalam akidah. Niat ada dalam ibadah. Okey, masjid. 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 Batal. Batal. Okey, batal. Okey. Tu yang pertama. Yang kedua, kata yang membawa makna yang berbeza. Biasanya ditulis sebagai dua atau lebih entry yang berbeza dalam kamus. Entry tu apa entry? Okey, kalau tengok kamus bahasa Inggeris tak? Dia ada contoh perkataan yang sama. Tapi dia ada satu, dia ada dua, dia ada tiga, dia ada empat. Tu yang dia dipanggil entry. Entry dalam kamus. Sama juga dalam bahasa Melayu. Okey, contohlah. Rukun ni ada banyak maksud. Rukun satu maksud macam ni. Rukun dua maksud macam ni. Rukun tiga maksud macam ni. Dia ada banyak maksud. Okey, jadi samalah dengan poin yang kedua ni. Kata yang membawa makna yang berbeza. Biasanya ditulis sebagai dua atau lebih entry yang berbeza dalam kamus. Maka ejaannya juga hendaklah dibezakan. Kalau dalam kamus tu maksud dia tu pelbagai, maka ejaan dia dalam Jawi pun dipelbagaikan. Okey, kita tengok. Okey, contohnya rukun dasar agama Islam. Bila berkaitan dengan agama Islam, bila berkaitan dengan keislaman, maka kena kekalkan ejaan bahasa Arab seperti di dalam Al-Quran. Kena kekalkan ejaan bahasa Arab seperti kata asal bahasa Arab. Okey, bila dasar agama Islam, maka rukun tu dieja ra kaf nun. Ra kaf nun. Okey, yang ni pula dia bagi maksud rukun tenteram. Contohnya rukun tetangga, rukun negara. Bukan kaitan dengan agama. Rukun tetangga, rukun negara. Tu bila macam tu dia kena ejaan dia tu ikut kata Melayu jati. R sama dengan ra, U sama dengan waw, K sama dengan kaf, U sama dengan waw, N sama dengan nun. Gitu. Jadi kita kena tahu maksud dia nak buat ayat tu, maksud dia untuk agama Islam ke ataupun maksud dia tu untuk ayat biasa. Okey.
Tengok yang ketiga. Suluk. Suluk tarikat. Suluk tarikat ni bahasa Arab lah. Tarikat. Suluk tarikat ni bila bahasa Arab, kena ingat apa ejaan asal bahasa Arab dia. Okey, ikut Ustazah. Suluk. Okey, suluk. Okey, suluk sejenis nyanyian. Bila sejenis nyanyian, dia kena ikut kata Melayu jati. Kena eja macam biasalah. S sama dengan sin, U sama dengan waw, L sama dengan lam, U sama dengan waw, K sama dengan qaf. Sebab apa? K duduk di akhir suku kata. Okey. Yang seterusnya, tasbih. Tasbih ni puji-pujian kepada Allah. Bila tasbih puji-pujian berkaitan dengan agama Islam, maka kena kekalkan ejaan bahasa Arab. Okay. Tasin baya ha. Tasin baya ha. Tasbih. Kalau yang kedua, sejenis tumbuhan. Ada juga nama tumbuhan tu, nama dia tasbih. Jadi kena eja ikut kata Melayu jati. Okey, tas. Berada di tengah suku kata, kena potong. Okey. T sama dengan ta. S sama dengan sin. B sama dengan ba. I sama dengan ya. Dan H sama dengan ha simpul. Okey. Sunat. Okey, sunat untuk hukum. Hukum ni maksudnya agama Islam lah. Sunat untuk hukum, maka dieja ikut kata asal bahasa Arab, sunat. Sunat. Ada ta marbutah. Okey, yang ni pula sunat khatan. Sunat dakah? Sunat dakah awak? Tu untuk orang panggil berkhatan. Okey, bila berkhatan, maka dia sunat-sunat ni adalah kata Melayu jati. Maka dieja ikut kata Melayu jati. Okey, sunat. Yang mana kena potong? Yang ada A di tengah adalah nat. Okey, jadi nat dah kena potong. Okey, S sama dengan sin, U sama dengan waw, N sama dengan nun, T sama dengan ta. Sunat. Gitu. Kemudian, yang ketiga. Poin yang ketiga, kata serapan daripada bahasa Parsi. Bahasa asing lah. Bahasa Parsi ni yang berupa istilah khusus. Bahasa asing untuk Arab juga. Dieja seperti ejaan asal dalam bahasa Parsi. Kalau perkataan tu bahasa Parsi. Bahasa Parsi ni maksudnya bahasa Arab Parsi. Bahasa Arab jugalah. Okey, jadi kena eja ikut Parsi tu eja macam mana? Bila Parsi tu eja macam tu, kita kena ikut dia juga. Eja dia macam tu juga. Okey, firman. Parsi kata Parsi bahasa Parsi. Jadi kena kekalkan ejaan dia. Firman. Firman. Bukan bahasa Arab firman ni. Okey, yang kedua syah. Syah. Okey, syah ni adalah kata adalah bahasa Parsi. Okey, syah. Shin alif ha. Syah. Okey. Itu yang pertama. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita belajar satu tajuk tu je. Biar awak peka dulu. Jadi awak kena ingat. Sazana awak ingat. Awak ingat ejaan untuk kata serapan bahasa Arab. Sebab kata serapan bahasa Arab ni dikategorikan kepada tajuk yang agak susah juga kalau awak tak ingat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jadi awak buat muka surat yang ke-16 dengan meniru apa yang Ustazah tulis dalam video ni. Okey, boleh. Itu sahaja untuk hari ini. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.